Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Yang dihormati Imam di Jawatankuasa Surau masjid, jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebelum tu marilah sama-sama kita niat beriktikaf di dalam masjid kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya kepada kita semua. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dan seterusnya sama-sama kita mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semasa kita berkongsi ilmu ini. Mudah-mudahan dengan perkongsian ini memberi manfaat kehidupan kita di dunia dan membawa kepada manfaat yang lebih besar di akhirat nanti. Jadi kita sekarang ni masa terlalu cepat. Cepat sangat. Subuh cepat, zuhur cepat, isyak cepat. Sebab dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut was-samaa'i zatil buruj wal yaumil maw'ud. Bumi ni, langit ni, dia ada buruj dia. Kalau kita belajar ilmu falak, iaitu ilmu falak ni dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu astronomi, iaitu ilmu untuk mengkaji pergerakan matahari, bulan dan bintang-bintang. Sebab dia bergerak mengikut orbit dia. Dan buruj ni kedudukan matahari setiap tahun. Dia ada 12 kedudukan dia. Ada buruj Asad, Aqrab. Kalau kita belajar lah, dulu saya pernah belajar tu, ilmu falak untuk kira waktu solat apa semua tu. Tapi masa belajar dulu kita kata, apa guna tangent, cosinus, sin apa ni kan. Masa SPM kita tak tahu. Rupanya bila kita belajar ilmu falak ni, dia guna semua tu. Apa ni, cosinus, tangent apa semua untuk kecondongan matahari. Jadi itulah sebabnya matahari ni disulami oleh kedudukan bumi ataupun kecondongan matahari dengan bumi. Bumi sini, matahari sini, bumi sini, dia semakin condong. Setiap 100 tahun dia akan berkurangan 1 minit. Maksudnya bumi akan jadi condong dia tu, ni matahari, ni bumi, dia akan turun macam ni sikit. 1 minit. 1 minit ni berapa darjah? Dia sebab jarak ni walaupun sedikit, dia banyak kesan dia. Macam kita ke arah kiblat. Arah kiblat ni, kalau kita lari 1 darjah je, maksud muka kita ni contoh, kiblat arah sini contohlah. Kita lari 1 minit je. 1 minit sudut kiblat tu, dia akan lari keadaan kita sehingga daripada tempat kita menghadap 120 km. 120 km. Sebab tu kiblat ni, kalau masjid tepatlah, biasa tepat Jabatan Agama akan datang, dia akan ukur mengikut kedudukan koordinat tempat dengan arah kiblat. Tapi kalau kita bersendirian ataupun kita pergi dalam hutan, maka ketika tu kita kena ijtihad. Bila ijtihad tu, tak apalah, kalau kita yakin sebelum ni, kita boleh ikut ijtihad kita. Tidak ada masalah. Tapi kalau sekarang ada kompas, telefon apa boleh terusnya, tidak ada masalah. Jadi itulah kedudukannya. Dan Nabi sendiri pun bagi tahu, la taqumus sa'atu hatta yataqarrabaz zaman. Tidak akan berlaku kiamat sehingga masa ni semakin berdekat-dekatan. Maksudnya masa sangat cepat. Itu dan sekarang kita menghadapi itulah tanda-tanda kiamat yang disabdakan oleh Rasulullah 1004 tahun dahulu.
Jadi insya-Allah pada hari ini kita sambung pelajaran kita yang sebelum ni, iaitu kita dah apa ni, belajar satu aqabatus dunia. Aqabah ni halangan dunia yang menghalangkan kita daripada melakukan ibadat dan hidup sebagaimana hidup yang diperintahkan oleh Allah. Itu halangan yang pertama. Itu kita dah belajar sebelum ni. Tak tahu bulan berapa. Ada saya catat bulan berapa dalam telefon pula. Okey, yang kedua aqabatu syaitan, asyayatin, halangan syaitan. Ada apa ni, pagi ni yang ketiga, halangan yang ketiga. Dia kata, ini saya baca ni kitab Minhajul Abidin karangan Iman Al-Ghazali. Jadi kenapa bila kita baca kitab-kitab karangan Imam Ghazali ni, kita rasa dia ni macam hadis Nabi, kata-kata dia tu seolah-olah hadis Nabi. Sebab Imam Ghazali ni dia hujjatul Islam. Dia menghafaz hadis Nabi sebanyak 100,000 hadis. 100,000 hadis. Jadi setiap perkataan dia ada kaitan dengan hadis Nabi. Sebab itu bila kita baca, kita rasa seolah-olah hadis Nabi, tapi dia huraikan dalam bentuk, dia panggil mu'asarah, iaitu benda yang berlaku dalam kehidupan kita, supaya kita faham. Walaupun hadis Nabi tak sebut sebagaimana sebut, tapi faham agama yang diberi oleh Allah kepada Imam Ghazali, dia boleh cerita seolah-olah begini. Sebab itu Nabi kata, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah Ta'ala nak bagi dia kebaikan, Allah Ta'ala akan bagi dia faham agama. Dan salah seorang yang faham agama Imam Al-Ghazali lah. Daripada kata-kata dia seolah-olah hadis Nabi. Jadi yang ketiga, halangan yang ketiga yang kita akan sama-sama berkongsi pada pagi ini ialah khalqun, iaitu makhluk. Makhluk ciptaan. Makhluk ni termasuklah manusia, binatang, kereta kita, rumah kita dan sebagainya. Itu adalah halangan-halangan kita daripada kita buat ibadat. Satu. Yang kedua, halangan kepada kita daripada melaksanakan, dia panggil itbaqu amrillah, iaitu melaksanakan perintah Allah. Jadi kita baca apa dia kata. Dia kata wa amma khalqu, Imam Ghazali kata wa amma khalqu fa hasbuka fihim annaka law khalattahum wa wafaqtahum fi ahwaihim asimta wa absabta amra akhiratika. Imam Ghazali kata, ada pun makhluk yang saya sebut tadilah, manusia, isteri, anak, semua tu, cukuplah kepada kamu tentang mereka bahawa sekiranya kamu bermuasyarah ataupun bergaul. Muasyarah ni kita bergaul rapat dengan makhluk ataupun kita bercampur, sebab kita ni manusia yang jenis bercampur. Manusia dia panggil muasarah. Manusia ni haiwan muasar. Dia bahagi dalam kitab apa ni, ilmu hayawan, manusia ni sebut hayawan juga. Hayawan ni kehidupan lah. Kehidupan al-hayawanun natiq, yang muasarah, yang boleh bergaul. Boleh bergaul. Ada hayawan betul lah, dia tak boleh bergaul. Macam singa. Singa dia kena hidup kelompok dia aja. Dia tak boleh bergaul dengan benda lain. Dia nak makan lah kerja dia. Ada manusia ni dia panggil apa ni, makhluk yang jenis bergaul. Jadi sekiranya makhluk ni, kalau kita bermuasyarah dengan dia, kita bergaul dengan dia, wa wafaqtahum, dan kita bermuafakat, maksudnya kita ikut je dia, fi ahwaihim, pada kehendak-kehendak mereka, asimta, kamu akan berdosa, wa absadta amra akhiratika, dan kamu akan rosak urusan akhirat kamu. Imam Ghazali kata. Ini pengalaman dia lah ni, pengalaman dia berdasarkan hadis-hadis Nabi. Dan dia kata wa in khalaftahum ta'ibta. Sekiranya kamu menyalahi mereka, maksudnya kita tak nak ikut. Tak nak ikut undang-undang. Macam kita di Malaysia, kita ada undang-undang. Di Israel ada undang-undang dia. Tak.
Di mana-mana saja kita tak nak ikut dia, ta'ibta, kamu akan penat, bi aziyatihim wa hafaratihim wa jafaratihim, kamu akan penat dengan kekerasan dan keburukan yang akan mereka berikan kepada kamu. Kalau kita menyalahi mereka, contohnya kita di mana? Di Malaysia, kita tak nak ikut undang-undang. Maksudnya bukan undang-undang Allah, tapi undang-undang dia panggil al-qawanin. Apa ni? Bila undang-undang ni ada dua. Satu undang-undang Allah ataupun peraturan Allah dalam Al-Quran, tu undang-undang Allah semualah tu. Yang kedua ni al-qawanin makhluqiyah, iaitu undang-undang yang dicipta oleh makhluk. Kalau kita tak ikut, dia akan merosakkan juga. Contohnya lampu isyarat, tu undang-undang makhluk dah tu. Kalau kita tak ikut, accident lah kita. Jadi kita akan penat. Kita akan penat kalau kita menyalahi undang-undang tu. Dan undang-undang makhluk ni ada yang dibolehkan pada syarak dan ada yang tak boleh pada syarak. Contohnya boleh macam lampu isyarat tu lah. Lampu isyarat. Lepas tu macam urusan pernikahan, kena apa ni? Kena isi borang. Tu makhluk semua tu. Dicipta oleh Majlis Agama Islam. Setiap negeri anak kahwin kena isi borang. Tu tak ada zaman Nabi. Zaman Nabi cukup dengan saksi saja. Dia ada 5 rukun nikah tu cukup lah. Tak ada rukun yang ke-6 kena isi borang. Tidak ada. Hanya 5 rukun saja sampai sekarang. Tapi yang selebihnya tu isi borang apa semua tu adalah peraturan ataupun undang-undang yang dicipta oleh manusia dan diiktiraf oleh syarak atas dasar maslahah, kepentingan. Kalau tak buat tu boleh jadi yang ni dah kahwin. Contoh orang Hindu dia ada suami sana, dan memang benda ni memang berlaku. Dia ada suami satu, bila datang Malaysia dia cakap dia tak ada suami, dia kahwin lagi satu. Jadi bila tidak ada dokumen tu, dia boleh menipu. Kalau kita tengok Korea Utara, Korea Utara ni dia ada undang-undang, orang panggil undang-undang pelik. Undang-undang pelik yang memang di dunia lain tak buat. Di dunia lain. Di antara di Korea Utara undang-undang pelik yang yang dibuat oleh kerajaan dia, Jong-un tu. Jong-un. Di antaranya di negara dia hanya ada 3 saluran TV saja. Rakyat dia tak boleh tengok TV lain. TV tu je boleh tengok. Lepas tu ada di Korea Utara dia sebut juga undang-undang dia juga bagi orang lelaki dan perempuan dia ada 28 gaya rambut pendek macam mana. Lelaki dan perempuan sama je. Mesti tak boleh lebih daripada 28 jenis gaya potong rambut tu. Kalau lebih dia kena tahan. Di Korea Utara. Ada banyaklah lepas tu dia kata ada juga undang-undang di Korea Utara aturan bola keranjang. Dia ada aturan sendiri negara dia. Dia tak ikut negara lain. Sedangkan bola keranjang ni dia permainan dunia, international playing, permainan dunia. Dia mesti ikut aturan. Macam kita lah main bola sepak takraw. Kalau dulu sepak takraw kita main 15-15, sekarang sampai 21. Berubah. Dia tak. Dia kekal undang-undang dia sendiri. Lepas tu kalau tengok undang-undang negara dia lagi, kursi meja sekolah ibu bapa yang beli. Banyaklah undang-undang dia yang dibuat oleh Jong-un, negara Korea Utara. Jadi begitulah. Kalau kita ikut cara kalau kita menyalahi undang-undang ni, kita akan penat dengan kekerasan hidup di atas muka bumi ni yang dibuat oleh makhluk ni. Wa qaddarta 'alaika amrad dunyaka, dan boleh memarahi ke atas kamu oleh urusan dunia kamu kalau kita menyalahi undang-undang ni. Summa la ta'manu ay yulji'uka ila mu'adatihim. Kemudian boleh
boleh menyebabkan kamu tidak aman. Tidak aman ni tak sejahtera lah. Ayyul ji'uka ila mu'adatihim, yang membawa kamu kepada tempat kebiasaan. Kalau kita tidak ada iman, mula-mula biasa dulu, kita rasa kerah, lepas tu kita ikut sikit. Lama-lama dengan kita sendiri. Contohnya sekarang ni undang-undang apa yang kita tak pernah tengok daripada kita lahir sampai sekarang, sampai kita tua. Contohnya hudud undang-undang syariah. Walaupun tidak dilaksanakan di negara kita, kita wajib beriman bahawa itu adalah undang-undang Allah, dan kita mesti ada dalam hati kita supaya undang-undang ni dilaksanakan, diiqamahkan di atas muka bumi Malaysia ni. Walaupun tidak dilaksanakan, sebab dia adalah undang-undang Islam. Tak boleh kita kata apa hudud-hudud ni. Tak boleh. Itu undang-undang Allah yang mesti menjadi cita-cita orang Islam untuk iqamahkan, untuk laksanakannya, walaupun tidak dilaksanakan. Dan itu adalah tanggungjawab kepada pemerintah, dan mereka lah akan menjawab di hadapan Allah nanti kenapa mereka tak buat. Jadi kita orang Islam ni mesti ada perasaan itu aku nak buat, supaya di akhirat nanti kita lepas daripada pertanyaan Allah ataupun tanggungjawab Allah. Itu penting. Dan Imam Ghazali sebut lagi bahawa makhluk ni wali annahum in madahuka wa azzamuka akhafu alaikal fitnata wal ujbah. Ada makhluk ni sekiranya mereka memuji kamu dan memuliakan kamu, wa azzamuka, memuliakan kamu, akhafu alaika, aku takut, Imam Ghazali kata aku takut ke atas kamu fitnah dan ujub. Fitnah dan ujub. Fitnah ni ialah perkara yang membawa kepada keburukan. Ujub ni ialah rasa hairan kepada diri kita. Kita hairan, aku ni orang mulia semua ni, pelik semua, apa ada pada aku. Itu hairan tu, kita rasa hairan. Ujub ni rasa hairan dengan diri. Kalau takabur ni sombong, kita sombong. Kalau fitnah ni perkara-perkara yang tidak baik, yang membawakan keburukan. Macam kita fitnah orang, kita bawa perkara yang tak baik pada orang tu. Sebab tu penting ni, kita perkara-perkara yang kita nak cakap, perkara-perkara kita nak sebut dengan orang lain, Nabi cukup berhati-hati supaya tidak berlaku fitnah. Sebab itu kita kena jaga. Fitnah ni bila berlaku sekali, dia akan merebak. Dia akan merebak. Sebab itu benda-benda yang kita tak tahu betul ke tak betul, jangan kita sebarkan. Dia akan jadi dosa kering, dia panggil. Dosa kering ni dosa yang kita buat sekali, lepas tu dia beranak. Di akhirat nanti kita jadi orang yang orang yang muflis. Walaupun kita sembahyang banyak, tapi dosa tu beranak banyak lagi. Beranak, dia mengikiskan pahala-pahala solat kita, ibadat kita, sedekah kita. Di akhirat nanti kita jadi orang muflis. Kita tanya, ya Allah, kenapa aku tidak ada pahala? Kenapa pahala aku kosong? Maka malaikat akan beritahu, kamu muflis sebab kamu menyebarkan fitnah. Sebab itulah benda-benda yang kita tak tak yakin, jangan kita sebarkan. Jangan sebarkan, sebab dia membawa keburukan kepada kita di akhirat nanti. Dan Imam Ghazali kata, wa im zammuka wa haqaruka akhafu alaikal husna taratan wal ghadaba li ghairillahi ukhra. Sekiranya makhluk ni dia menghina, mencela kamu dan menghina kamu, aku takut, Imam Ghazali kata, aku takut alaikal husna taratan, kamu akan sedih satu masa dan kamu akan marah pada masa yang lain. Kalau makhluk ni, semua makhluk ni pakat-pakat mencela kita, mencela, kata kita macam ni dan menghina kita. Jadi dengan sebab tindakan makhluk ni, maksudnya manusia, masyarakat sekeliling kita, dia menghina kita,
Imam Ghazali kata, aku takut kamu jadi sedih. Memang kita akan sedih kalau orang semua hina kita. Dia melibatkan apa ni? Hati kita. Sebab itulah benda-benda berkaitan dengan hati ni dalam masyurat pada Nabi kata Allahumma inni, Nabi ajar kita supaya setiap hari kita doa Allahumma inni a'udzubika minal Allahumma inni a'udzubika minal huzni. Ya Allah, jauhlah aku daripada duka cita, minal hammi wal huzni. 8 perkara tu kan, 8 perkara yang Nabi ajar kita. Supaya kita dijauhkan daripada duka cita lah. Bila duka cita, kita hidup kita tidak gembira. Dan Imam Ghazali kata wakilal amrayni afatun wa muhlikatun. Dan kedua-dua perkara itu, dua perkara mana, iaitu puji dan hina tadi. Orang puji kita ataupun orang memuliakan kita. Yang kedua, orang yang menghina ataupun orang yang mencela kita. Kedua-dua itu adalah afatun. Semua itu adalah boleh mendatangkan kebinasaan. Wa muhlika, kerosakan. Jadi kedua-dua tu boleh mendatangkan keburukan kehidupan kita di dunia. Dia sebut lagi summa zkur halaka ma'ahum ba'da ma sitta fil qabri bi salasati ayyam. Jadi Imam Ghazali ni dia ajar kita macam mana kita hidup di atas muka bumi ni, supaya kita ikut sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Dia ajar kita supaya kita tidak terburu-buru, tidak cepat menyebarkan fitnah, kita tidak cepat rasa hebat dengan pujian orang, ataupun kita tidak cepat kecewa dengan orang hina kita. Kalau kita baca hadis cerita-cerita Nabi yang diriwayatkan oleh pengarang-pengarang tarikh, sama ada tarikh khulafa, tarikh para nabi, semua mereka nabi ni dihina oleh pengikut-pengikut dia. Sebab itulah Nabi Muhammad ni banyak kalau dalam Al-Quran, kalau kita baca tafsir Jalalain, ayat-ayat Quran yang bila kita baca, dia tulis ayat, Iman As-Sayuti dia tulis tasliyatan linabiyina sallallahu alaihi wasallam. Ayat ni sebagai memberi tasliyah, kesenangan kepada Nabi. Sebab Nabi ni manusia. Nabi bila kaum dia tidak dengar dakwah dia, menghina dia, lontar dengan batu, dia rasa sedih. Sebab apa? Sebab dia di pihak yang benar. Allah macam kita lah, kalau kita cakap benda betul-betul, tiba-tiba orang tak percaya, mesti kita rasa sedih. Fitrah manusia macam tu. Kita nasihat benda yang baik, anak kita tak dengar, kita mesti rasa sedih. Kok kita rasa gembira? Mesti sedih. Bagi orang yang ada anak lah, tahulah kan, mesti sedih. Tapi benda ni bukan berlaku setakat orang biasa kita. Nak para nabi pun berlaku juga. Jadi ayat ni Iman As-Sayuti tasliyatan li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu dia macam tu. Ayat ni Allah nak memberi kesenangan kepada nabi. Sebab apa? Sebab nabi-nabi zaman dulu, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, mereka ni sehingga ada yang digergaji. Nabi Isa sendiri disalib dan dibunuh, tapi dia diangkat oleh Allah ke langit, dan dia akan turun di akhir zaman nanti. Bila kita tanya bila akhir zaman, akhir zaman ni bukan sebenarnya Nabi dilahirkan dah akhir zaman dah. Nabi dilahirkan 1400 tahun yang lepas hijrah, Nabi dilahir, kita dah berada di akhir zaman. Maka Nabi dah wafat 1400 tahun ni, maka kita lagi-lagi di akhir zaman. Lagi-lagi di akhir zaman. Jadi kita di akhir zaman sangatlah. Jadi Nabi ni bila dia sedih, Allah turunkan ayat Quran memberi kegembiraan supaya dia tak rasa sedih sangat. Maka Allah cerita pada Nabi zaman dahulu, Nabi Yusuf, sehingga dibuang dalam telaga, supaya Nabi rasa, oh bukan aku, rupa-rupanya Nabi dahulu pun lagi teruk dihina. Dia gembira sikit. Jadi macam kita lah, bila kita rasa tak gembira, maka kita ingat cerita-cerita Nabi dulu, orang-orang yang soleh dahulu, bapak-bapak kita dulu. Dia kecewa dengan perangai kita, tapi bila dia meninggal, kita pun baru sedar
baru matang jadi manusia. Kita pun berdoa pada dia, ya Allah ampunlah dosa bapa aku. Sebab kita dah sedar dah bila kita dewasa. Jadi begitulah keadaan Imam Ghazali. Dia ajar kita macam mana nak menghadapi makhluk ni supaya kita sentiasa di atas landasan agama. Sama ada kita penat ke, kita rasa terhina ke, kita dipuji ke, supaya kita tidak terkeluar daripada sifat-sifat yang tak elok yang tadi dan sifat-sifat yang mengecewakan kita. Nabi kata, Imam Ghazali kata, summazkur halaka ma'ahum, wahai hamba-hamba Allah, ingatlah keadaan kamu ketika bersama dengan mereka, bersama dengan makhluk, ba'dama sirta fil qabri bisalasati ayyam, selepas kamu lalui dalam kubur selama 3 hari. Hari pertama lepas kita mati, kita kata nak rasa macam mana tak pernah mati ni. Cara dia kita baca, kita baca hadis, yang kedua kita baca karangan-karangan imam-imam muktabar. Contohnya kita ni Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Ini pengalaman dia. Kamu tengok selepas kamu mati selama 3 hari, kaifa yatrukunaka, sebagaimana makhluk itu meninggalkan kamu, wa yahjurunaka, dan mereka yatruk ni tinggal, yahjur menjauhi, hijrah menjauhi. Mereka tinggal dan menjauhi kamu selepas 3 hari, wa yamsaunaka, dan mereka lupakan kamu. Makhluk ni tidak kata siapa, anak bini kita pun sama. Lepas 3 hari kita meninggal dunia, biasanya lupa dah. Kalau rajin tu dia buat tahlil sampai 7 hari. Artinya dia ingat lama sikit. Kalau tak buat langsung, tak buat tahlil, lepas tu mati, biarlah. Ada yang sebut pendapat dia dah mati, biar dia matilah, kita yang hidup ni. Jadi lupa tu. Sebab itulah bila kita buat amal ibadat ni, kita buat amal ibadat yang kita anggap lepas kita mati amal ibadat kita tu berkembang. Contohnya sedekah jariah. Nabi kata, iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa salat. Apabila mati anak Adam, semua amalan dia akan terputus melainkan 3 perkara. Sadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Yang keduanya, ilmu yang bermanfaat. Kita bagi ilmu orang amal, ataupun kita ajar anak kita. Alih botol kat rumah tu, kita jangan bagi kat ustaz sangat kat sekolah ajar. Kita asyik sibuk je, kita tak ajar sebiji pun alih botol kat dia. Imam Syafi'i kata, hakul mudaris. Imam Syafi'i kata-kata Imam Syafi'i, menjadi hak ataupun boleh seorang guru tu dia meminta kepada bapa si anak 1000 dinar. Ajar alif 1000, ba 2000, ta 3000, nilai ilmu. Imam Syafi'i dia sebut. Jadi sayanglah kalau kita hanya serah kepada sekolah agama, kita langsung tak ajar dia alif, bagi dia kenal melalui kita. Jadi begitu juga ibu-ibu, daripada kita ajar menyanyi lagu burung kakak tua apa semua tu, rugi. Jadi kita ajar dia alif, ba, ta. Biar dia pergi sekolah dia dah pandai. Cikgu hanya kembang je ilmu tu. Asasnya biar kita, supaya bila kita mati nanti dia akan baca Quran. Pahala tu mengalir, tetap mengalir. Begitu juga anak orang, kalau kita ajar dia begitu. Lepas tu yang ketiganya, anak yang soleh lah, yang mendoakan. Sebenarnya anak ni kalau dia tak mendoa pun tetap kita dapat pahala, sebab dia hidupnya dia asbab kita yang jaga dia. Setiap benda yang baik dia buat kita tak dapat, walaupun dia tak doa pada kita. Sebab benda tu ada kaitan dengan kita. Jadi itulah di antara benda yang kita kena ambil perhatian dalam hidup kita. Imam Ghazali kata, ingatlah ketika kamu mati selepas 3 hari, makhluk ni akan tinggal kamu, menjauhi kamu dan lupa pada kamu. Wala yakadu yazkurunaka, dan tidak hampir ni,
jauh lah. Dalam bahasa Arab dia la yakadu, tidak hampir. Kalau la yazalu, sentiasa. Tidak jauh maksudnya apa ni? Jauhlah mereka mengingati kamu, ka'annaka lam tarahum, seolah Allah mereka tak pernah lihat kamu, yauman, satu hari pun, walam yarauka, dan seolah-olah kamu tak melihat mereka dan mereka tidak melihat kamu. Lam tarahum yauman walam yarauka, seolah-olah kamu tak lihat makhluk dan makhluk tu tak pernah lihat kamu. Sebab tu bila kita buat amal ibadat, buatlah supaya satu hari nanti bila kita meninggal, kita tengok, kita pergi tak tengok ayah kita, mak kita meninggal dunia, pergi tak melawat kubur. Kalau kita tak buat untuk anak kita akan buat macam tu juga pada kita. Sebab itulah daripada kecil ni, kalau kita ada mak ayah kita meninggal, bawalah anak kita ke kubur. Kita doa sama-sama dan bagi tahu kat dia, wahai anak, sekiranya ayah mati, datanglah melawat macam ni kalau sayang pada ayah, mak. Jadi kita nak ambil pengajaran di situ. Kalau kita tak pernah pergi kubur, nanti bila kita meninggal dunia nanti, anak bini kita pun tak akan pergi juga. Dia jadi apa ni? Dia panggil irq, menurun. Sebab tu Nabi kata, takhayyaru linutafikum fa inna irqa dassasun. Pilihlah orang yang kamu nak buat pasangan, nak buat bini kau, nak buat suami kau. Fa inna irqa dassas, Nabi kata, sungguhnya anak yang lahir nanti dia akan menurun kita. Sama ada menurun mak dia ataupun menurun ayah dia. Menurun ni perangai jadi sama. Sebab tu kita kena bawa lah anak-anak kita ke kubur tu, supaya bila kita meninggal dia akan pergi melawat kita nanti. Fala yabqa hunalika illallahu subhanah. Tidak ada yang tinggal di sana, di kubur tadi, illallah subhanah, melainkan Allah sahaja. Jadi siapa yang perlu kita utamakan dalam semasa kita sedang bernafas sekarang ni, masa kita hidup, maksudnya kita kena utamakan ya Allah perintah, baca Quran, belajar ilmu. Belajar ni penting. Belajar ni penting. Afala takuna minal ghabni. Tidakkah kamu jadi daripada orang yang ghabnil azim, maksudnya kekurangan yang sangat besar. Di dunia ni kita cari benda-benda yang tak memberi langsung manfaat pada akhirat. Kita buat rumah terlampau besar sehingga kita tak tinggal akhirat. Anak kita pelajari akademik, engineer, bukan tak boleh belajar, tapi agama ni kita tinggal. Maka ketika tu rugi yang sangat besar dalam kubur nanti. Dia manusia ni, masa hidup dia tak sedar, bila mati baru dia sedar. Masa hidup dia sifat manusia, bukan orang lain, kita sendiri, saya sendiri pun sama. Selagi kita tak belajar agama, masa hidup kita tak sedar, bila mati baru sedar. Kita tak nak kita sedar bila kita mati. Kita nak masa kita hidup ni kita dah sedar dah. Jadi supaya kekurangan ni yang besar, kerugian yang besar ni tidak berlaku bila kita memejamkan mata terakhir. Penjaman terakhir mata kita, kerugian seperti ini tidak berlaku dalam hidup kita. Dia kata, an tudayya ayyamaka ma haula'il khalqi ma'a qillatil wafa wa qillatil baqa. Dan kamu telah mensia-siakan hari-hari kamu bersama dengan makhluk. Makhluk ni sebut tadilah anak bini kita, kawan-kawan kita. Ma'a qillatil wafa. Sedangkan sedikit saja mereka menyempurnakan janji-janji Allah, wa qillatil baqa, dan sedikit saja kehidupan mereka di atas mutlak, tak lama. Kita hidup tak lama. Wa tatruka khidmatallahi ta'ala allazi yarji'u ilaihi al-amru wahdah, dan kamu meninggalkan khidmat kepada Allah Ta'ala, yang mana urusan yang kembali kepada dia satu sahaja, tidak kembali kepada lain. Kita selalu sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, pada Allah lah kita kembali. Sebab tu kita kena ingat benda-benda amal ibadat kita di dunia ni, semasa kita hidup kena ingat. Fala yabqa illahu abadal abidin, tidak kekal melainkan dia sahaja, iaitu Allah selama-lamanya. Wal hajatu kulluha ilahi, dan semua hajat dunia, hajat akhirat ni dia kata kulluha ilahi, semuanya berhajat kepada Allah.
akhirat pun kita lebih berhajat. Dunia, hajat kita dunia yang kita hidup sekejap pun kepada Allah, apatah lagi di akhirat kita sangat berhajat yang kehidupannya selama-lamanya. Lepas tu dia sebut kita habiskan yang ni makhluk. Lain kali kita sambung nafsu pula. Sikit lagi. Nafsu. Wa tuklan kulluhu alaihi, dan semua tawakal kembali kepada Allah. Wa tisamu kulluhu fi kulli hali wa inda kulli syiddatin wa haulin wahdah. Ada semua pergantungan. Iktisam ni pergantungan, malja'a ataupun as-samad. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Semua pergantungan kita ni bergantung pada Allah sangat banyak, semua perkara. Cuba sebut perkara yang kita tidak ada pergantungan dengan Allah. Cuba sebut, tidak ada. Kita hidup, Allah bagi kehidupan. Kita hidup perlu udara, Allah bagi udara. Kita hidup perlu mata, Allah bagi mata. Kita hidup perlu telinga, Allah bagi telinga. Jadi kalau kita tak ingat benda-benda ni, kita akan bersama dengan makhluk yang menyelewengkan hidup kita daripada khidmat kepada Allah, iaitu ibadat lah. Khidmat pada Allah ni beribadat. Wa inda kulli syiddatin wa hauli, ketika susah, ketika huru hara, wahdah, kepada dia saja, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Lebih-lebih lagi kalau kita tengok di Palestin. Palestin sekarang ni mereka internet dah tak ada dah, elektrik tak ada, semua diputuskan. Sehingga berita dia tidak ada sekarang. CNN pun tak keluar berita dia. Yang kita tengok daripada Telegram, Palestin, itu je. Dan ramai sangat yang meninggal, sehingga lebih 7,000 dah meninggal. Memang orang apa ni, Yahudi dah nak menjadikan padang jarak tu kukuh di Palestin. Kita yang berada di sini, kita 6 negara-negara berkecuali tak boleh apa ni, campur. Sebenarnya itu ciptaan Yahudi. Dia buat negara 6. Kita cakap, cantik cantik ni kalau kita tak berkecuali dengan siapa-siapa. Jadi bila orang Islam dibunuh, orang Islam diseksa, kita tengok je. Tak, kita tengok. Dan Yahudi seronok. Negara Arab pun tak campur tangan. Nah, padahal di sisi mereka ada Kaabah, ada jasad Nabi di bawah bumi Madinah, Arab Saudi. Mereka tak campur tangan. Biar tengok sembelih, tak apa. Itu apa ni? Fikrah Yahudi. Yang apa ni, kita negara 6 negara berkecuali, tak boleh masuk campur. Jadi kita, yang tu pun kita sebagai orang Islam tak boleh kita pegang macam tu. Sebab apa ni, kita orang Islam mesti, Nabi kata orang Islam ni bila dia cubit paha kiri, paha kanan rasa sakit. Dia macam tu kaedah dia. Kalau kita rasa tak sakit hati orang Palestin dibunuh, maka kita tidak ada iman. Di sisi Allah tidak ada iman. Sekurang-kurangnya kita yang tak mampu ni, kita berdoa lah setiap hari. Setiap kali lepas solat kita berdoa, baca kunut nazilah. Sebagaimana apa ni, adik imam tadi baca kunut, Allahumma naj'alaka fi nuhuri a'daina, yang kita baca selalu tu. Wa na'udzubika min syururihim. Yang tu kita hafal. Kalau kat rumah, saya pun tak sempat nak pergi surau, tak, dengan sibuk, tetap baca doa kunut nazilah setiap kali solat. Sentiasa baca. Lepas tu dia kata, ya fata'amal ya miskin la'allaka tushadu insyaallah ta'ala wallahu waliyul hidayah bi fadlih. Maka perhatilah wahai orang miskin. Dia kita tasawuf ni bila sebut orang miskin, bukan miskin harta, iaitu miskin ilmu. Kenapa kita jadi macam ni? Sebab kita miskin ilmu. Kalau kita kaya ilmu, Palestin tak akan berlaku peperangan di Palestin. Semua orang Arab tu akan bertindak. Arab Saudi, Oman, mana lagi, Qatar, negara yang kaya raya, yang nikmat Allah melimpah ruah. Ada saya tengok orang Arab satu tip talam tu makan, dia makan 2 orang seekor kambing. Betapa banyak nikmat, tapi bila saudara mereka dibunuh depan mata mereka, jiran mereka tengok saja. Tu sebab itulah kita apa ni, sebab apa jadi macam tu? Sebab miskin ilmu dia miskin. Sebab itu orang yang tak belajar ilmu ni orang miskin sebenarnya. La'allaka tusyadu insyaallah, mudah-mudahan dengan kita mempelajari ini kita akan diberi petunjuk. Tursyad ni mudah-mudahan kamu cerdik. Imam mursyad, imam yang cerdik. Apa ni, guru yang mursyid ni guru yang cerdik. Pengalaman dia dan sebagainya. Maksud mursyid tu cerdik. Wallahu waliyul hidayah bi fadlih, dan mudah-mudahan Allah Taala memberi hidayah dengan kelebihan dia. Insyaallah saya setakat tu saja. InsyaAllah kalau ada apa ni jemputan lagi, kita akan sambung bab nafsu pula, nafsu kita. Nafsu ni panjang lah, tapi kita akan ringkas
apa ni, yang sekadar yang kita boleh sampaikan lah. Jadi setakat itu saja untuk pagi ni. Mudah-mudahan apa yang kita dengar memberi taufik, dan Allah akan beri taufik dan hidayah kepada kita. Ada kita bercita-cita supaya agama Islam ni sempurna suatu hari nanti. Bahkan kalau kita baca hadis-hadis Nabi, di akhir zaman akan keluar Imam Mahdi, dan Nabi Isa akan menjadi Khalifatul Khamisah. Dulu Khalifah 4 lah. Yang terakhir, yang kelima ni, yang dipimpin oleh Imam Mahdi dan juga Nabi Isa. Dia akan kembali kepada zaman Khulafaur Rasyidin yang kelima balik. Itulah yang dinyatakan oleh Nabi, dan para pengkuliah kita, penceramah kita ada sebut, dan hadis itu memang hadis sahih yang akan berlaku di akhir zaman nanti. Akhir zaman kita lah, zaman kita. Dan kita dah melewati hampir 100 tahun. Kalau ikut hijrah dah lebih 100 tahun. Dan Nabi kata setiap 100 tahun akan keluar imam nanti, imam. Kita 1924 kerajaan Osmaniyah jatuh, kerajaan Islam jatuh. Sebelum masa Osmaniyah, negara kafir tak mampu untuk untuk menganiaya negara Islam. Bila Osmaniyah jatuh, semua negara Islam dianiayai. Ya, lepas 100 tahun Nabi kata setiap 100 tahun kullu ra'si mi'ah, setiap 100 tahun Allah akan keluarkan imam yang akan membebaskan orang Islam. Dan kita 1924, sekarang ni 2023, ada InsyaAllah mudah-mudahan kita doakan supaya imam yang dijanjikan oleh Nabi itu akan keluar, dan dia akan membebaskan orang Islam daripada cengkaman orang kafir. Jadi setakat itu saja untuk kita pada pagi ini. Mudah-mudahan mendapat rahmat Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya mu'allima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahimu Sulaiman fahimna fafahamna Sulaiman, wa kullan ataina hukman wa ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.